Selamat datang ke channel Cikgu Nas. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih kepada Adam Mikael atas pimpinan bacaan doa kita pada pagi ini. Baik, insyaAllah pada hari ini kita akan mulakan aktiviti kelas PDPR kita untuk kali yang pertama bagi sesi tahun 2022-2023. Okey, untuk makluman semua, pada tahun ini saya dipertanggungjawabkan untuk mengajar 3 kelas, iaitu kelas Islah, Ikram dan juga kelas Ikhlas. Okey, untuk kelas Ikhlas, selamat datang untuk kali yang pertama bersama saya kembali setelah setahun tidak bersama saya semasa tingkatan 2 yang lalu. Jadi saya harap masih lagi kenal Cikgu Nas. Okey, jadi kelas kita untuk kelas geografi saya biasanya dengan kelas Islah dan juga kelas Ikram. Saya sebenarnya amat berharap pelajar-pelajar saya aktif sewaktu kelas PDPR kita maupun di rumah dan juga sewaktu bersemuka di sekolah nanti insyaAllah. Okey, baik, sebelum kita mulakan terlebih dahulu saya nak ingatkan minta tolong isi kehadiran pada ruangan Google Form yang telah pun saya sediakan. Okey, saya berikan masa lebih kurang 5 minit tadi, kita dah pun melepasi 11 5 minit. Kita akan cuba untuk teruskan kepada aktiviti kita untuk sesi yang pertama pada hari ini. Jadi semua dah isi kehadiran Kalau mengikutkan kita ada 3 kelas, 3 kelas 30 orang lebih kurang 90 orang. Okay, lebih kurang 90 orang yang sepatutnya bersama saya serentak pada hari ini. Okey, tapi kalau kita tengokkan kehadiran sekarang ni yang isi baru ada 57 orang. Okey, tak apa, kita bagi masa, mungkin ada yang baru nak bersarapan ya. Yo. Saya tak dapat isi. Dia kata need Tak permission. dapat isi, kenapa tu? Dia Need tulis permission need permission. Aman tolong gunakan ID MUI boleh? Okey. Isikan guna akaun sekolah, okey? Sebab saya limit hanya akaun sekolah saja yang boleh digunakan. Okay, kalau ada masalah tolong maklumkan, nanti saya akan cuba perbaiki link yang diedarkan tu. Okay, buat sementara sebab semua dah ada akaun MUI kan. Jadi semua yang dah ada akaun MUI tu tolong isikan menggunakan ID D5 masing-masing. Okey, baik. Untuk sesi kita pada hari ini, saya tak akan go through terus kepada apa yang akan kita pelajari. Cuma untuk kali pertama ni saya akan buat sedikit revision berkenaan dengan apa yang akan awak pelajari sepanjang tahun 2022-2023 ini. Okey, kita amat-amat berharap tingkatan 3 pada tahun ini seperti yang mungkin sebahagian daripada anda semua sedia maklum, kita dikhabarkan berita yang amat mengejutkan tempoh hari. Dikabarkan katanya PT3 mungkin akan diperkenalkan semula. Okay, jadi saya tidak berharap perkara sedemikian dilaksanakan sebab memandangkan awak sendiri dah 2 tahun belajar secara PDPR dan saya pun tak dapat nak nilai anda semua, terutama sekali daripada kelas Irsyad sampailah ke kelas Ihsan berdasarkan keputusan peperiksaan akhir tahun tingkatan 2 yang lalu. Juga perlu banyak yang perlu untuk dibuat penambahbaikan, terutama sekali tingkatan 2 punya geografi ni dia tidaklah sesukar silibus tingkatan
1 dan 3. Tapi tingkatan 2 punya markah pun agak tidak tak dapat nak dikatakan sebagai yang terbaik lah. Okay, jadi saya perlukan respon maklum balas daripada anda semua. Tolong kenal pasti kelemahan dan tolong bagi feedback dan juga maklum balas terhadap apa yang telah pun awak harung sepanjang 2 tahun kita dah ber-PDPR ni. Tolong bagi tahu saya awak ada kelemahan dari segi mana-mana. Okey, sama ada mungkin ada yang keciciran sewaktu awak belajar semasa tingkatan 1 yang lalu sampailah ke tingkatan 2. Okey, sebab saya takut sebab anda semua dah naik ke tingkatan 3, takut-takut nanti tiba-tiba keluar arahan daripada lembaga peperiksaan meminta anda untuk ditaksir. Okey, dan meminta anda untuk ditaksir secara peperiksaan yang mana penilaian hendaklah dilakukan berpandukan apa yang telah pun anda pelajari sepanjang tahun daripada tingkatan 1, tingkatan 2 dan juga tingkatan 3. Jadi kita dah sedia maklum, kita bermula agak lewat, hampir nak masuk ke bulan 4, kita baru nak mula untuk mempelajari tingkatan 3. Dan sekiranya benar kalau kata penilaian itu perlu dinilai daripada tingkatan 1, 2 dan 3, jadi ia agak menjadi satu kesukaran yang agak besar lah, okay, untuk tingkatan 3 sekarang ini. Jadi kita seperti yang saya dah sedia maklumkan pada pelajar saya sebelum ini, tak banyak sangat pun apa yang kita nak belajar kan. Lebih kurang ada 35 bab sahaja, 35 bab daripada tingkatan 1 sehinggalah tingkatan 3. Jadi kita anggap itu sebagai satu cabaran dan kita akan cuba juga untuk buat penambahbaikan dan kita akan cuba untuk membuat latih tubi lah, okay, untuk cuba kita kejar 3 tahun yang mungkin kita dah agak ketinggalan. Okay, jadi untuk tingkatan 3 ikhlas, okay, selamat kembali bersama saya. Harap-harap dia masih lagi kenal saya kan. Ada yang kata sebagainya, mungkin ada pelajar baru ke dekat 3 ikhlas? Rasanya tak ada kan? Okay, setakat ini untuk kelas saya 2 ikram dan juga 2 islah pada tahun lepas, saya ada menggunakan Google Meet ni dan juga menggunakan fungsi breakout room. Jadi saya nak tanya, untuk 2 ikhlas pada tahun lepas, adakah anda semua pernah menggunakan fungsi breakout room? Tak kira lah untuk subjek geografi ataupun mana-mana subjek yang lain. Minta tolong respon dekat bahagian ruangan chat ataupun boleh open mic. Benar. Tak pernah. Okey. Wakil daripada 2 ikhlas kata tak pernah ya. Okey. Okey, tak apa. Okey, kalau macam tu, nanti kalau sekiranya kita akan buat aktiviti menggunakan fungsi breakout room, kita akan cuba gunakan lah sebab PDPR ni je kita ada peluang untuk gunakan fungsi breakout room tu. Sebab kita buat kelas secara atas talian. Nanti saya akan minta kerjasama daripada kelas Islah, wakil daripada Islah dan juga Ikram yang telah pun mungkin masih lagi ingat bagaimana cara penggunaan breakout room tu. Saya minta bantuan yang lain-lain untuk bantu pelajar-pelajar daripada 2 ikhlas ke 3 ikhlas sekarang untuk menggunakan fungsi breakout room tu. Okey, saya akan terangkan bagaimana fungsi breakout room tu. Kalau anda perhatikan di bahagian ruangan bawah sebelah kanan dekat ruangan jam. Okey, kalau siapa yang menggunakan laptop tu ataupun komputer, dekat ruangan jam tu, di atas jam tu ada 3 simbol. Simbol segitiga, ada simbol segi 4 dan simbol bulat. Okey, semua boleh nampak tak untuk kelas ni? Nampak. Nampak Okey, awak klik dekat ruangan button tu, nanti awak akan ada fungsi breakout room. Okey, fungsi breakout room tu nanti sekiranya kita buat aktiviti yang mana anda diminta untuk dipecahkan kepada beberapa kumpulan, anda akan dihantar secara automatik, okey, akan dihantar secara automatik ke dalam grup-grup yang telah pun dipecahkan di dalam breakout room. Okey, jadi di dalam breakout room tu nanti anda akan saling bekerjasama di antara 3 tingkatan ni, 3 kelas ni. Okey, saya akan gaulkan semua, insya-Allah mungkin dapat secara rawak ikhlas, Islah dan juga Ikram.
dan anda akan dapat berbincang, membuat pandangan, membuat penambahan idea dan juga pendapat. Dan outcome dia ialah anda akan diminta mungkin untuk membuat persembahan pembentangan atau mungkin untuk berkongsi apakah dapatan yang anda dapat hasil daripada perbincangan secara dalam kumpulan. Okey, jelas InsyaAllah kita akan cuba laksanakan dalam tempoh 2 minggu ni lah. 2 minggu ni kita dapat gunalah. Nanti kalau dah bersemuka tu, kita gunakan fungsi breakout room kat dalam kelas je lah. Kan? Fungsi macam mana? Breakout room secara bersemuka. Okey, baik. Untuk hari ini saya akan terangkan apakah yang akan kita lalui sepanjang tempoh 2022-2023. Okey, masing-masing cuba tengok dekat ruangan chat. Saya ada kongsikan satu pautan site, Google Site yang telah pun saya bina khas untuk bahan-bahan buku teks yang dipaparkan secara atas talian. Okey, saya dah kongsikan juga semua buku teks yang saya dah pecahkan mengikut tajuk. Okey, jadi nanti fungsi dia kalau kita belajar secara atas talian ni, anda boleh rujuk buku teks digital untuk geografi tu. Saya dah edarkan ke dalam grup Telegram yang dah dipecahkan mengikut bab. Okey, jadi kita boleh rujuk satu persatu lah. Jadi awak tak perlulah terpaksa mendownload data yang begitu besar untuk satu-satu file. Saya dah pecahkan satu-satu. Kalau untuk masa sekarang ni kita mungkin boleh beri tumpuan pada bab 1 dan juga bab 2 dulu, terlebih dahulu. Okey, klik pada pautan yang saya share dekat ruangan chat. Kita akan go through pada perkongsian ini. Okey, sebentar. Semua dapat lihat perkongsian pada paparan. Minta tolong respon. Saya nak dengar suara-suara daripada pelajar-pelajar saya yang dah beberapa bulan tak jumpa ni. Nampak cikgu? Nampak Okey, terima kasih Intan. Okey, kita akan tengok kepada yang pertama, iaitu apa yang akan kita pelajari sepanjang tahun 2022-2023. Okey, yang pertama, kita ada 5 tema. Okey, kita ada 5 tema di dalam geografi tingkatan 3. Sama juga dengan tema sewaktu anda belajar tingkatan 1 dan juga tingkatan 2. Okey, yang mana sebentar saya rujuk. Okey, sementara saya nak cari bahan ni, ada apa-apa yang nak dikongsikan sepanjang pelibatan anda belajar sebelum ni? Ada nak kongsi, mungkin ada nak luahkan perasaan, beritahu dulu belajar tak faham, mungkin ada yang ketinggalan beberapa bab, silakan. Tak apa, cerita je. Kita kongsi sebab saya juga nak tahu apakah pengalaman dan juga apakah anda punya maklum balas daripada apa yang anda dah belajar sebelum ni. Sebab banyak yang mungkin saya tak tahu, kelas yang saya tak ajar sebelum ni macam mana cara anda semua belajar. Tak ada yang nak bersuara ke? Okey, tak apalah. Okey, kita tengok kepada tema yang akan kita belajar pada tahun ini. Okey, yang pertamanya kita ada kemahiran geografi. Kemudian kita ada tema yang kedua, geografi fizikal. Kemudian untuk tema yang ketiga kita ada geografi manusia. Kemudian untuk tingkatan 3 ni kita ada geografi kawasan. Kalau masa tingkatan 1 dulu, geografi kawasan ini lebih kepada tumpuan peta Malaysia dan juga peta Asia Tenggara. Kemudian naik ke tingkatan 2, anda belajar geografi kawasan iaitu peta Asia. Awak dah belajar dulu iklim-iklim yang terdapat di Asia. Okey, untuk naik ke tingkatan 3, kita akan belajar geografi kawasan iaitu dunia. Okey, jadi peta dunia. Jadi skop dia sangat-sangatlah besar. Tapi lebih tumpuan kepada tumbuh-tumbuhan dan juga hidupan liar serta sumber semula jadi dan juga kerjasama ekonomi. Okey, nanti saya akan briefingkan secara detail mengikut bab demi bab. Okey, kemudian kita ada tema yang terakhir iaitu isu dan juga pengurusan alam sekitar. Untuk tingkatan 1 dulu anda dah belajar sumber air, anda dah belajar sisa domestik, anda dah belajar teknologi hijau. Okay, kita dah belajar apa lagi, satu lagi bab tu. Kemudian untuk tingkatan 3 kita akan masuk kepada sumber hutan dan juga kitar semula. Okey, baik. Dah jelas kita akan tengok balik semula kepada satu persatu. Okey. Tingkatan 3.
boleh dapat respon tak? Semua masih bersama saya ya, sebab sunyi je ni, saya pun risau takut saya bercakap dengan dinding nanti. Semua ada Ada cikgu. Ada ya? Oh, okay, baik. Ada Alhamdulillah. cikgu. Okey, nasib baik ada. Okey, terima kasih Ahmad Wafi. Okey, baik. Dalam bab yang pertama, tingkatan 3, kita akan mempelajari jadual dan juga graf. Okey. Untuk tajuk jadual dan juga graf, tajuk ni saya tak berapa risau sangat sebab tajuk ni juga kalau tak silap saya anda pelajari dalam tajuk mata pelajaran matematik, betul tak? Jadi boleh tak saya nak dapatkan respon, anda pernah tak belajar buat jadual dan juga buat graf dalam matematik? Boleh tak respon? Pernah. Pernah. Okey, waktu tingkatan berapa tu? Tingkatan 2. Tingkatan 2. Belajar jadual ke belajar graf? Graf. Graf. Okey, maksudnya dah ada sedikit lebih kurang kemahiran membina graf. Dan kita akan cuba belajar apakah fungsi jadual dan hubung kaitnya untuk membina bahan grafik, iaitu graf. Okey, graf ni ada banyak jenis graf. Kita ada graf bermudah, kita ada graf palang, kita ada graf garisan dan juga graf gabungan. Okey, nanti insyaAllah bila kita dah masuk pada kelas bila esok ke hari Khamis. Okey, nanti saya akan terangkan bagaimana penyediaan dan juga bagaimana kita mengumpul maklumat untuk kita masukkan ke dalam jadual, dan daripada jadual kita pindahkan kepada bentuk bahan grafik yang dinamakan sebagai graf itu nanti. Okey, jadi berdasarkan graf tu, yang jenis graf yang mana yang sesuai kita gunakan untuk kita bina berdasarkan dapatan jadual yang kita peroleh melalui data-data mentah yang kita kutip secara ni. Kenapa kita kena belajar tajuk jadual dan juga graf? Sebab anda semua akan wajib membuat kajian lapangan, yang mana kajian lapangan itu memerlukan anda untuk mengutip data yang diperolehi, yang dikumpul daripada aktiviti yang awak buat. Okay, mengutip data secara individu dan juga berkumpulan, dan daripada data-data tersebut dipindahkan masuk ke dalam jadual dan anda wajib menyediakan graf. Okay, dia ada dua pilihan. Sama ada anda perlu membina bahan grafik, graf, ataupun kita masuk kepada bab yang kedua, iaitu carta pi. Okay, jadi carta pi untuk bab yang kedua ini juga akan kita cuba pelajari bagaimana anda hendak membina grafik carta pi berpandukan data-data yang diperolehi. Okey, daripada mana? Sama je, konsep dia sama. Kita ambil data daripada jadual yang awak kutip, kemudian bina sama ada carta pi ataupun graf. Jadi kalau tak silap saya dalam matematik pun anda dah belajar bagaimana nak bina carta pi. Boleh tak tolong respon? Ya, ini saya tak berapa pasti ni. Carta pi awak dah belajar tak dalam matematik? Dah cikgu. Dah. Okey, jadi bagaimana nak tentukan setiap setiap sudutan yang ada dekat dalam carta pi tu? Siapa tahu? Siapa boleh respon? Macam mana kita nak ukur setiap sudut yang ada dekat dalam carta pi ni? Kita nak ukur bagaimana? Kita wajib kena dapatkan sudut sektor. Okey, jadi yang ini sebenarnya saya rasa awak semua dah mahir ni. Cuma dalam geografi ni disisipkan untuk awak belajar untuk digunakan dalam tujuan penyediaan kajian lapangan. Itu saja. Yang selebihnya saya rasa lagipun awak semua dah naik ke tingkatan 3, saya rasa tak jadi masalah kot untuk semua membina graf dan juga carta pi. Okay. Untuk makluman, sewaktu dalam peperiksaan sama ada pertengahan tahun, kebiasaannya akan keluar soalan sama ada anda diminta untuk membina carta pi atau anda diminta untuk membina graf. Salah satunya adalah wajib, memang akan keluar dalam soalan peperiksaan. Jadi kena kuasai kedua-dua kaedah penyediaan bahan grafik ini. Okey, jelas ya? Baik, kita tengok kepada bab yang ketiga. Okey, dalam bab yang ketiga kita akan ini tajuk yang agak sukar, iaitu
Sebab 3 je terus sukar kan. Pengaruh persekitaran fizikal terhadap kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar. Okey. Fokus kita di sini ialah saya nak awak semua maklum kita dah mula belajar pengaruh persekitaran fizikal dunia. Okey, ini bukan lagi yang berada di Malaysia, bukan lagi yang berada di Asia Tenggara, bukan di Asia, tapi di dunia. Okey, soalan dia. Soalan yang pertama, saya nak tanya pada pelajar-pelajar yang dah belajar geografi tahun lepas, masihkah anda ingat ada berapa iklim yang terdapat di Asia? Siapa nak respon? 4. Ada 4. Okey, itu termasuk dalam kategori zon iklim Kita ada zon iklim panas, kita ada zon iklim sederhana panas, zon iklim sejuk dan juga zon iklim sederhana sejuk. Itu dalam zon. Iklimnya ada berapa? Siapa nak respon? 7. 7. Okey, lagi? Ahmad Khalis nampak tadi angkat tangan Bukan. Bukan Bukan. Ingatkan angkat tangan tadi. Okey, siapa nak cuba? Ada berapa iklim? Ingat lagi tak? Okey, tahniah Baiti. Iaitu kita ada 9. Kalau siapa ingat. Iklim steppe, Mediterranean, China, iklim apa lagi? Monsun tropika dan sebagainya. Tu baru 4 je, ada 5 lagi. Kalau siapa lupa tu kena imbas-imbas balik. Sebab ni kita dah masuk pada tajuk yang bab ketiga ni sebenarnya ialah kita nak hubung kaitkan antara iklim dan juga pengaruh persekitaran fizikalnya terhadap tumbuh-tumbuhan dan juga hidupan liar. Di sini kita akan belajarlah ada pelbagai jenis binatang dan juga tumbuh-tumbuhan. Masuk bab yang keempat. Okey, setakat ni bab yang ketiga tu ada nak tanya apa-apa tak? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, kalau tak ada kita tengok kepada bab yang keempat. Ini saya briefing secara ringkas saja. Yang seterusnya nanti kita simpan waktu dekat sesi yang berikutnya. Okey, untuk tajuk bab yang keempat kita akan pelajari tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Tadi dah belajar dunia, tiba-tiba patah balik. Kita akan belajar apakah jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi yang terdapat di Malaysia. Okey, tajuk ni tidaklah sesukar mana dan tidaklah sesenang mana. Cuma untuk pengetahuan semua, kalau untuk peperiksaan kebiasaannya fokus adalah lebih kepada tajuk 4 dan 5. Okay, biasanya untuk yang pertengahan tahun lah. Okay, untuk tajuk yang bab yang keempat ni, walaupun kita kata walah belajar berkenaan dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di Malaysia je, tetapi masih ramai yang gagal untuk menjawab dengan baik, terutamanya apabila pelajar diminta ataupun calon diminta untuk memberikan beberapa contoh tumbuh-tumbuhan yang terdapat di Malaysia. Okey, saya nak tanya beberapa soalan. Dekat ruangan activities, okey, kita nak tengok sikit, saya nak cuba buat poll. Start aku. Okey, saya nak tanya satu soalan dan minta anda semua untuk jawab. Saya nak tengok jawapan daripada anda semua. Okey, semua dapat tengok tak dekat ruangan poll? Okey, kita nak cuba manfaatkan penggunaan fungsi poll yang ada dekat dalam Google Meet ni. Okey, saya ada nyatakan satu soalan. Kita nak tengok dahulu anda punya pengetahuan antara yang berikut yang manakah bukan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey, sebab ni tajuk ni senang je kan. Tajuk berkenaan dengan tumbuh-tumbuhan di Malaysia je. Baru tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Kita nak tengok. Okey. Agak menarik. Jawapannya masing-masing lebih kurang seimbang. Okey, bagus. Saya show everyone the result Okey, kita tengoklah. Ada 29 orang dah vote. Okey, sila pool, ada masa lagi. Baru separuh saja, baru satu kelas saja yang pool ni. Cuba pool, saya nak tengok anda punya pengetahuan ni baru tanya satu subtopik dalam tajuk utama je ni. Alah, ruginya tak dapat tengok siapa yang vote
Okey, saya bagi laluan 1 minit lagi untuk berikan jawapan dekat ruangan pool yang disediakan. Kita ada hampir lebih kurang 73 orang murid yang online pada hari ini. Lebih kurang 20 orang juga ni. Lebih kurang 20 orang yang tak ada ni, hilang ke mana ni? Ke mana perginya? Keluar negara kah? Belum balik kah? Masih bercuti lagi kah? Tersangkut kat kampung kah? Okey, baik. Setakat ini saya bagi maklum balas terus lah. Okey, ada 50 orang, lebih kurang 60 orang yang vote. Okey, antara berikut yang manakah bukan? Jawapannya soalan dia yang manakah bukan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Saya nak dengar sikit respon lisan. Okey, siapa yang nak sokong jawapan dia? Hafsah pilih apa, Hafsah? Ya, yang atas sekali tu kot. Atas sekali. Okey, Hafsah pilih nyato. Okey, Adam Mikael? Adam Mikael pilih apa? Saya nak tengok sikit. Keruing. Okey, terima kasih. Syarif Qadawi. Syarif pilih apa, Syarif? Nyato. Okey, baik. Intan pilih apa, Intan? Nyatu juga. Okey, saya pick random seorang lagi. Nurul Madiha. Boleh respon tak? Anda pilih jawapan apa? Saya pilih keruing. Pilih keruing. Okey, Tania. Lebih kurang 5 orang tadi. Semua jawapannya salah. Okey, yang mana satu yang tepat? Okey, tadi nyatu dah salah, keruing dah salah. Okey, jawapan dia ialah, siapa nak respon? Buluh banyak kat belakang rumah ada buluh. Time raya banyak orang buat lemang pakai buluh kan. Okey, jadi jawapan tumbuh-tumbuhan yang bukan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia ialah pokok jati. Okey, pokok jati adalah tumbuhan dari negara Indonesia. Jadi dia bukan asalnya daripada Malaysia. Ini biasanya kebanyakan dalam suatu peperiksaan, ramai pelajar memberikan jawapan yang tidak tepat. Okey, jadi sebenarnya macam contohlah soalan tanya, namakan 2 jenis tumbuh-tumbuhan yang terdapat di Malaysia. Jadi dia teringat, okey, kat rumah mak ada beli perabot tu dia buat daripada kayu jati. Jadi dia pun tulis jati. Sebenarnya soalan tu nak bagi markah percuma. Awak nyatakan nama pokok je, kalau betul anda dapat satu markah. Tapi awak nyatakan selain daripada yang tadi tu, nyatu, keruing, buluh, pokok balak berlian, itu semua adalah daripada pokok-pokok kayu balak di Malaysia. Okey, baik. Kita terus pergi kepada bab yang seterusnya. Saya tanya sikit lah tu. Simpan untuk sesi yang seterusnya nanti. Okey, baik. Kita tengok kepada bab yang kelima. Alamak, panjang pula. Okey, sebentar ya. Bab yang kelima iaitu hidupan liar di Malaysia. Okey. Hidupan liar di Malaysia. Juga kerap kali juga keluar dekat dalam soalan peperiksaan. Dalam mata pelajaran geografi, saya minta anda semua sedia maklum ya. Bila kita belajar berkenaan dengan geografi, ia tak terlepas daripada apa? Siapa nak respon? Kita tak terlepas daripada apa bila kita belajar geografi ni? Siapa nak bagi respon? Belajar je geografi ni memang wajib akan jumpa benda tu. Apa dia? Peta. Bagus, iaitu peta. Jadi dekat sini dalam tajuk 4 dan juga tajuk bab yang kelima ni, awak memang takkan lari daripada peta. Apa pula kaitan binatang dengan peta, cikgu? Okey, perkaitannya ialah binatang-binatang hidupan liar yang terdapat di Malaysia ini akan ditanya dekat dalam soalan peperiksaan sama ada diberikan peta Malaysia, ditandakan lokasi X, Y ataupun Z, kemudian anda diminta untuk menentukan apakah fungsi ataupun peranan pada lokasi yang ditanda dekat dalam peta.
Sebagai contoh, okey, kita ambil sejenis hidupan liar yang terdapat di Malaysia iaitu gajah. Okey. Binatang ini mungkin kita boleh kata, cikgu, itu ada trace gajah keluar dekat Kuala Pilah. Betul. Memang akan ada, gajah ni pun ada juga di merata-rata, jadi populasi dia juga berselerak. Tetapi apa yang saya nak kaitkan dekat dalam tajuk bab yang kelima ini ialah kita menguasai ataupun kita memahami di manakah pusat konservasi ataupun di manakah lokasi pemeliharaan dan juga pemuliharaan ataupun yang kita biasa dengar pusat rehabilitasi. Okey. Untuk hidupan liar ni kita lebih kepada pusat konservasi. Okay, di manakah terletaknya pusat konservasi gajah? Siapa nak respon? Siapa tahu kat mana ada gajah? Pusat konservasi ni merujuk kepada pusat peliharaan dia. Nak mengelakkan daripada hidupan liar ini diancam kepupusan. Siapa tahu di manakah pusat konservasi gajah yang terdapat di Malaysia? Faham. Kuala Gandah. Iaitu di Kuala Gandah, Pahang. Jadi mungkin masa ni awak boleh sebut, tapi tiba-tiba dekat dalam situasi sewaktu peperiksaan dia keluar peta. Jadi peta tu ditanda pada negeri tu titik ditanda pada negeri Pahang. Jadi apakah lokasi pusat konservasi yang terdapat pada lokasi yang ditanda? Mungkin kalau jadi di sini anda kena perlu kuasai kedua-dua kaedah. Sama ada satu menguasai peta lokasi dan juga ada kemungkinan soalan peperiksaan dia akan keluar berbentuk penyataan. Berbentuk penyataan tu begini, sebagai contoh dia bagi tadi dalam bentuk macam dalam bentuk frame tu, kemudian dia letak Kuala Gandah, Pahang. Soalan dia ialah merujuk kepada penyataan di atas, apakah pusat konservasi yang terdapat di lokasi tersebut. Jadi awak kena tentukanlah pusat Kuala Gandah apa benda pula Kuala Gandah ni. Jadi mungkin masa tu dah tak tahu dah. Tu belum lagi keluar peta. Dia boleh jadi keluar sama ada dalam dua bentuk tu. Okey, jelas Okey, yang selebihnya nanti kita simpan waktu sesi yang seterusnya. Okey, kita tengok bab yang keenam, iaitu sumber semula jadi di Malaysia. Apakah dia sumber semula jadi? Siapa nak respon? Apa dia sumber semula jadi? Sumber yang wujud. Apa dia semula jadi? Itu masa tingkatan satu kita dah belajar. Ciri budaya dan juga ciri fizikal. Jenis bahan-bahan mineral yang wujud secara semula jadi. Dia boleh jadi wujud secara bahan mineral, boleh jadi wujud dalam bentuk tenaga dan juga boleh wujud dalam bentuk yang boleh kita gunakan. Sebagai contoh, makanan. Kenapa sumber semula jadi? Contoh makanan ni macam lain-lain lah, makan padi dan sebagainya. Okey, kalau macam contoh sumber tenaga. Tenaga ni macam mana? Tenaga suria, tenaga angin, tenaga ombak. Itu semua merujuk kepada sumber semula jadi. Tetapi fokus kita untuk dalam tajuk ini, kita akan mempelajari sumber-sumber semula jadi mineral yang terdapat di Malaysia. Siapa boleh berikan contoh sumber mineral? Siapa tahu apa benda mineral? Oh, cikgu, air mineral Petroleum. Siapa nak respon? Petroleum, bagus. Okey, lagi? Biji timah. Biji timah, bagus. Lagi? Emas. Okey, semua tu adalah antara contoh-contoh sumber mineral semula jadi yang hadir dalam dalam dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk pepejal, kemudian yang satu lagi dalam bentuk cecair. Yang pepejal ni yang keras lah. Yang cecair dan gas tu hadir dalam bentuk macam mana? Macam contoh petroleum. Petroleum hadir dalam bentuk cecair. Gas asli hadir dalam bentuk gas. Kedua-duanya bukan bahan logam. Bukan bahan logam ni bukan yang bukan dalam bentuk keras lah, bukan dalam bentuk fizikal yang kita boleh pegang, baling, ketuk dan sebagainya. Okey, yang ini nanti cukup paling cukup banyak
perlu anda kuasai. Sebab apa? Semua yang awak sebut tadi, yang sebahagian daripada anda dapat sebut 2-3 jenis sumber mineral tu, yang utamanya ialah anda kena kenal pasti sumber tersebut pada peta. Okey, sebagai contoh, di manakah antara contoh lokasi emas di Malaysia? Siapa nak respon? Jangan jawab kedai emas orang kata emas ada kat Bandar Seremban je. Kat Kuala Pilah banyak emas je. Banyak orang jual emas kat Kuala Pilah. Siapa nak respon? Kat mana ada sumber emas di Malaysia? Tampin. Di mana? Tampin. Tampin. Okey. Ada. Bagus ni. Kat mana Tampin tu? Dekat Gemas okey. Ada lagi yang nak respon? Emas. Banyak emas ni. Kalau tak banyak lokasi emas ni, tak banyak kedai-kedai emas yang ada kat Malaysia ni. Untuk pengetahuan semua, emas juga adalah merupakan sumber mineral dunia yang didagangkan untuk buat masa sekarang antara bahan logam yang paling bernilai tinggi. Okay, dan harganya kalau tak silap saya, sekitar dalam tahun ini harga emas meningkat begitu tinggi. Sama naik dengan harga petroleum. Pada satu masa ketika dulu, emas ni agak harganya agak terganggu, dia jatuh merudum. Jadi sekarang ni harga emas meningkat. Siapa yang banyak barang kemas, siapa yang banyak barangan perhiasan daripada logam emas ini, tu maksudnya orang kaya kan. Okey, ini baru tanya lokasi emas ni, belum lagi tanya gas asli dekat mana, belum lagi tanya bauksit dekat mana. Bauksit tu apa? Siapa nak respon? Apa dia bauksit? Bauksit ni juga merupakan salah satu bahan apa? Logam yang boleh dijumpai di Malaysia. Nanti kita akan cuba pelajari dengan lebih lanjut. Okey, masuk kepada bab yang ke-7. Bab yang ke-7 ni adalah merupakan antara bab yang paling agak macam mana yang agak tidak seronok. Dan kebanyakannya juga agak tak best untuk kita belajar. Sebab apa? Berkaitan dengan ekonomi. Okey, untuk makluman semua, untuk makluman semua, tajuk ekonomi ni nanti juga awak akan belajar waktu tingkatan 4 dan 5. Khususnya kepada siapa yang memang akan ambil aliran ekonomi nantilah. Awak akan jumpa ekonomi, awak akan jumpa preset account, mungkin awak akan jumpa subjek perdagangan. Jadi awak akan belajar berkenaan dengan ekonomi di Malaysia. Kenapa kita perlu belajar berkaitan dengan ekonomi di Malaysia? Supaya di peringkat anda, tingkatan 3, kita dah tahu apakah peranan, apakah fungsi sesebuah kerajaan, bagaimana kerajaan mendapat ataupun menjana pendapatan negara, berpandukan apa. Selama hari ni, awak membesar sekarang ni, sekolah, hospital, semua perkhidmatan-perkhidmatan contohnya seperti bank, seperti polis, bomba, dari mana wujudnya benda tu? Macam mana kerajaan membayar gaji kepada pekerja-pekerja, bagaimana kerajaan mendapat sumber keuangan untuk kerajaan sediakan lebuh raya, untuk sediakan kemudahan fasilitis, semuanya berpunca dengan kegiatan ekonomi. Okay. Kita akan belajar apakah sumbangan sumber semula jadi yang kita nak kaitkan dengan bab yang ke-6 tadi, apakah sumbangan BJ Timah terhadap pendapatan negara, bagaimana sumbangan kayu balak sebagai pendapatan negara Malaysia. Itu antara merupakan sumber pendapatan yang tertinggi. Kita akan belajar nanti antaranya yang lain iaitu hasil-hasil pertanian. Contohnya seperti padi, seperti kelapa sawit dan juga getah. Okey, yang ini tak boleh nak cerita banyak sebab nanti boring. Okey, baik, setakat ini dah 7 bab. Ada yang nak tanya apa-apa? Tiada. Tak ada. Okey, kalau tidak ada, kita tengok kepada
bab yang ke-8 iaitu tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar di dunia. Dalam tajuk bab yang ke-4 tadi kita belajar tumbuhan semula jadi di Malaysia. Dalam tajuk bab yang ke-5 kita belajar hidupan di Malaysia. Dalam tajuk bab yang ke-8 kita akan belajar pula tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar di dunia. Ini kita akan belajar bagaimana faktor yang mempengaruhi pokok kaktus di kawasan gurun panas, bagaimana pokok pine ataupun pokok uak yang boleh berada di kawasan sekian-sekian. Kemudian kita ada pokok willow, birch dan sebagainya. Kemudian kita boleh belajar berkaitan dengan hidupan liar, contohnya tikus jerboa. Kemudian kita ada musang fenek dan sebagainya. Ini nanti kita akan fokus pada bab yang ke-8 nanti insyaAllah. Okey, bab yang ke-9. Kalau tadi dalam bab yang ke-7 kita belajar berkaitan dengan ekonomi Malaysia. Dalam bab yang ke-9 ini pula kita akan belajar gabungan daripada bab 6 dan juga bab yang ke-7, iaitu sumber semula jadi utama dan juga kerjasama ekonomi di dunia. Dalam yang ini tadi macam contoh sebelum ni kita hanya belajar berkaitan dengan sumber semula jadi di Malaysia, berkaitan dengan emas yang terdapat di Malaysia, berkaitan dengan petroleum yang terdapat di pinggir laut, petroleum dan juga gas asli yang terdapat di pinggir laut negara Semenanjung Malaysia dan juga Sabah Sarawak. Tapi nanti kita akan belajar antara negara-negara pengeluar terbesar minyak di dunia, negara pengeluar terbesar petroleum, negara pengeluar terbesar gas asli, negara yang mengamalkan penggunaan tenaga suria, negara mana yang menggunakan angin sebagai sumber tenaga di negara mereka. Nanti kita akan belajar dalam tajuk yang ini. Okey, kemudian kita akan belajar apakah kerjasama ekonomi antara Malaysia dengan negara-negara segitiga, iaitu antara Malaysia, Thailand, kemudian antara hubung jalin negara kita dengan negara-negara luar. Kenapa kita perlu menjalankan kerjasama ekonomi di peringkat global? Nanti kita akan belajar insyaAllah. Okey, dalam tajuk bab yang ke-10 kita dah masuk kepada tema yang terakhir, iaitu sumber hutan. Sumber hutan ni adalah secara umum. Kebiasaannya tajuk bab yang ke-10 ini kita akan cuba hubung jalin. Okay? Kita akan merentas kurikulum dengan tajuk bab yang bab yang ke-4 dan juga bab yang ke-5, iaitu tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar di Malaysia. Tapi fokus dekat dalam bab yang ke-10 ini ialah kita akan cuba mempelajari bagaimanakah kaedah negara kita ataupun kaedah kerajaan menjaga hutannya. Kenapa perlu kita menjaga hutan? Okay? Bagaimana kita menjaga hutan dengan cara kaedah pemeliharaan dan juga kaedah pemuliharaan hutan. Perlu ke kita jaga hutan kita ni? Kenapa kita perlu mengadakan penerbangan balak? Kenapa boleh kita laksanakan balak tetapi kita gunakan kaedah penerbangan secara terpilih? Bagaimana kita nak rawat balik tanah-tanah yang telah pun digunakan dalam proses pembalakan itu untuk kita suburkan balik? Bagaimana kita nak jaga supaya kita akan hubung kaitkan dengan apa yang berlaku dalam situasi semasa. Sebagai contoh, saya nak kaitkan beberapa fenomena alam yang berlaku pada beberapa bulan yang lalu, iaitu kejadian apa? Siapa nak cuba kaitkan? Saya nak dengar respon daripada anda semua. Kita nak kaitkan hutan ni dengan bencana alam yang berlaku. Apa dia? Iaitu berlakunya banjir kilat di Shah Alam, dan yang terbaru pada minggu lepas berlaku tanah runtuh yang mengorbankan beberapa individu di sekitar Kuala Lumpur. Saya tak ingat kat mana lokasi, disebabkan oleh tanah runtuh. Kenapa berlaku benda tu? Semuanya adalah kerana faktor kecuaian manusia. Okey, antaranya faktor yang paling utama iaitu penerbangan balak di kawasan tadahan hujan. Saya selalu tanya pelajar saya, apakah yang dimaksudkan dengan tadahan hujan? Tadahan hujan merujuk kepada lokasi semula jadi yang berfungsi untuk menyimpan. Simpan apa?
simpan sumber air secara semula jadi. Dia terdapat di mana-mana. Kenapa fungsinya? Inilah yang bertujuan, macam contoh kita tengok kenapa hutan di negara Malaysia kita sentiasa hijau. Adakah orang tolong pergi baja kan ke pokok tu? Adakah orang pergi tolong siram ke? Tidak. Itulah peranan kawasan tadahan hujan. Itulah fungsi pokok-pokok, kerana pokok-pokok berfungsi sebagai paku dunia. Okay? Istilah hutan kita ni kita panggil sebagai paku dunia. Dia mencekam tanah untuk mengelakkan hakisan tanah berlaku, mengelakkan daripada tanah runtuh, mengelakkan daripada apabila tanah runtuh menyebabkan larian pada permukaan air pada permukaan tanah menjadi lebih laju. Bila dia masuk ke dalam sungai menyebabkan sungai menjadi cetek. Bila sungai menjadi cetek, berlaku hujan lebat, sungai itu akan melimpah. Sebab apa? Sungai dah jadi cetek. Sungai tak dapat nak tampung isi padu air yang kebiasaannya dia dah memang rutin sepanjang hidup sungai itu. Banyak tu, tiba-tiba sungai itu menjadi cetek dan hujan berlaku turun dalam kadar yang begitu tinggi. Itulah yang menyebabkan kita lihat sebahagian kawasan-kawasan bandar-bandar besar seperti Shah Alam, Petaling Jaya dan sebagainya di kawasan Kelang Lama dinaiki air. Sebab apa? Sungai dah tak dapat nak tampung, dah tak dapat nak melaksanakan peranan dia untuk menyalurkan air. Okay? Jadi kita, walaupun kita dah dapat buat terowong smart untuk mengalirkan air-air sungai, air-air hujan itu, tapi tetap juga tak dapat nak tampung jumlah isi padu air yang turun begitu banyak. Okey, jadi kita lihat kepada tajuk yang terakhir, iaitu kitar semula. Okey, tajuk yang terakhir ni biasanya okey, saya nak kaitkan tajuk yang terakhir ini dengan tajuk kajian lapangan. Okey, kajian lapangan biasanya kita akan laksanakan setelah kita akan laksanakan kajian lapangan setelah tajuk-tajuk yang kita dah belajar sahaja. Okay. Kalau macam contoh, kita dah tentukan tajuk mana yang kita nak pilih untuk buat kajian lapangan. Jadi macam contoh, kalau katalah bulan 6, contoh katakan bulan 6 ni kita nak jalankan kajian lapangan, kita nak pilih tajuk kita semula. Sebab tajuk ni agak mudah untuk kita dapatkan data, dan benda ni awak pergi dekat mana-mana pun awak akan mudah untuk dapatkan bahan. Pergi je dekat dalam kelas ada bahan kita semula, dekat kat rumah sendiri pun ada bahan kita semula, dan tajuk inilah paling mudah untuk kita laksanakan kajian lapangan. Okey, oleh yang demikian maka kita terpaksa belajar dahulu tajuk bab yang ke-11 ini. Kemudian dah selesai habis belajar tajuk bab yang ke-11, barulah kita boleh laksanakan kajian lapangan. Jelas ya? Jelas cikgu. Jelas ya? Okey, saya nak tanya untuk tahun lepas, tingkatan 2, semua buat tak kajian lapangan? Sebab ada sebahagian daripada hasil semakan saya ada yang tak buat. Jadi ini adalah merupakan salah satu kemudaratan pada masa hadapan awak lah. Okay. Contohnya apa? Bila awak diwajibkan melaksanakan kajian lapangan, awak tidak ada bahan, tidak ada sumber, tidak ada pengalaman buat kajian lapangan, maka anda akan bermasalah pada kemudian hari. Okay, nanti kan masa tu baru nak belajar macam mana nak buat penulisan untuk pengenalan, bagaimana cara nak kutip data, bagaimana cara nak sediakan peta lakar. Ni nanti dia akan jadi timbul isu dan juga masalah lah. Nanti mulalah orang lain dah hantar kita terkial-kial lagi, tak dapat nak sediakan, tak dapat nak siapkan. Sebab kalau ikutkan untuk kajian lapangan pada penilaian PT3 sebelum ini, kajian lapangan hanya dibenarkan dilaksanakan dalam tempoh 2 minggu sahaja. Okay, dalam tempoh 2 minggu anda diminta untuk bermula, siapkan dan hantar. Kemudian markah itu akan dimasukkan ke dalam sistem.
Jadi tak ada masa tambahan dan kajian lapangan anda akan dinilai oleh guru daripada pihak luar, pentasih luar. Jadi kita harapkanlah supaya kajian lapangan ni dia tidak ada penilaian. Kalau ada penilaian, saya tak cukup risau sebab dua ikhlas. Saya nak tanya, dua ikhlas tahun lepas ada buat kajian lapangan tak? Ada. Ada. Okey, alhamdulillah. Maksudnya dua ikhlas melaksanakan tugasan yang diberi. Bagus. Okey, tahniah. Dan tahniah juga kepada semua yang dah berjaya melaksanakan kajian lapangan. Jadi kita nak tengok balik untuk yang kali terakhir selesai kita semula ni. Kemudian kita ada tajuk khas yang memang untuk kajian lapangan tu nanti saya akan sentuh lah. InsyaAllah saya akan sentuh secara khusus untuk tajuk kajian lapangan. Dan rasanya dah selesai semua. Saya dah terangkan secara terperinci berkenaan dengan bab-bab yang akan kita pelajari sepanjang tahun ini. Okey, ada nak tanya apa-apa tak? Sebab kita ada lagi lebih kurang 4 minit sebelum kita berakhir. Ada nak tanya apa-apa soalan? Tiada. Okey, untuk makluman, okey, tolong take note keperluan yang anda perlu sediakan selepas anda kembali belajar secara bersemuka nanti. Okey, antaranya yang pertama iaitu tolong sediakan buku nota hijau tu yang panjang. Okey, kalau ada sebahagian daripada anda yang bukunya masih berada dengan saya pada tahun sebelum ini, boleh ambil dan boleh sambung saja buku nota tu, tak perlu membazir beli yang baru. Okey, sambung saja ataupun mungkin ada tinggal bagi sikit lagi lebih kurang, ataupun nak gunakan juga buku baru, nanti buku yang baru tu awak gamkan, awak tampalkan dengan buku yang lama. Sayang sebab awak dah buat nota tu cantik-cantik, okay, jadi dapatkan buku nota yang lama, sambung saja, ataupun nak buat yang buku yang baru tak ada masalah. Dan perkara yang paling penting yang wajib perlu ada untuk semua pelajar yang akan belajar geografi iaitu set geometri. Okey, tolong sediakan set geometri, dan untuk kelas yang akan datang sila sediakan kertas graf. Okey, sila sediakan kertas graf sebab kita akan belajar bagaimana cara untuk membina graf berdasarkan dapatan jadual. Nanti saya akan bagikan beberapa tugasan kepada anda semua dan minta anda untuk menyediakan graf. Okey, setelah kita belajar bagaimana cara kaedah membina graf dengan betul, okey, awak akan diminta untuk bina graf. Okey. Kemudian penggunaan bahan yang lain iaitu contoh pensel warna tu untuk warnakan graf lah. Warnakan graf dan juga mewarnakan cartapai untuk sudut sektor nanti kemudian. Okey, jelas semua Jelas cikgu. Boleh Okey, saya nak test sikit. Nak test respon daripada anda semua menggunakan kaedah poll sekali lagi. Tolong respon saya nak tengok berapa ramai yang sebenarnya ada sekarang ni. Okey. Saya dah hantar satu poll. Tengok dekat ruangan poll, saya nak tengok sebenarnya respon sekarang ni. Adakah 70 orang yang masih lagi bersama dekat dalam Google Meet ni masih lagi ada? Okey, kita refleksi apa yang kita dah pelajari pada hari ini sebelum kita tutup sesi PDPR kita untuk hari ini. Objektif dia ialah kita dah pun memahami topik-topik yang akan kita pelajari sepanjang tahun 2023, 2022, 2023 melalui 5 tema yang telah pun saya jelaskan tadi. Saya harap anda semua telah dapat memahami dengan baik. Okey, insya-Allah. Okey, telah ada 51 orang yang menyatakan telah memahami objektif yang kita pelajari pada hari ini. Tahniah dan terima kasih. Okey, baik. Terima kasih di atas feedback semua. Sebelum kita akhiri kelas kita pada hari ini, saya nak ingatkan kembali tolong isi kehadiran. Okey, tolong isi kehadiran dekat ruangan Google Form yang telah pun saya share dekat dalam grup Telegram supaya saya dapat kumpul jumlah murid yang hadir pada hari ini untuk diisi secara atas talian dalam SPDPR.
Okey, baik. Saya tak berniat untuk lanjutkan sesi kelas sebab saya faham anda semua akan sambung untuk sesi kelas yang seterusnya nanti. Jadi seperti biasa, kalau dengan kelas-kelas tahun sebelum ni, kalau kelas saya tu adalah kelas yang terakhir, sesi dia akan berlarutan sampai 1 jam selepas tu. Jadi saya tak naklah nanti awak nak rehat, mungkin ada yang masih belum lagi sempat bersarapan dan sebagainya. Okey, saya tak berniat nak sambung panjang. InsyaAllah kita jumpa pada sesi yang akan datang. Nanti boleh seperti biasalah gunakan pautan yang sama, gunakan link kehadiran yang sama, dan sekiranya kalau ada apa-apa yang tidak faham, anda semua boleh lanjutkan pertanyaan di dalam grup Telegram kelas masing-masing. Boleh faham ya? Boleh cikgu? Boleh, cikgu. Nasib baik Syarif, dua orang, Fakrul Razi respon. Okey, dengan yang demikian insyaAllah kita jumpa lagi pada sesi yang berikutnya. InsyaAllah saya tutup sesi kelas kita dengan tasbih, kafarah dan juga surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Terima kasih. Cikgu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih cikgu. Jumpa lagi insya-Allah. InsyaAllah jumpa lagi.